Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu peluang dan juga ruang di pada waktu duha ataupun pada waktu pagi yang sungguh mulia ini untuk sama-sama kita duduk sekejap dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi tentang satu tajuk. Tajuk yang sangat penting bagi kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah. Yakni tajuk kelebihan menuntut ilmu. Yang mana ilmu ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah, apabila kita mengaku kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling utama bagi kita sebagai seorang hamba berusaha dengan sehabis baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nak beribadah kalau diri kita sendiri pun tidak ada ilmu yang cukup? Apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah, mesti melaksanakan ibadah. Itu tidak lagi termasuk bab-bab fardu ain dan sebagainya. Ataupun kita nak buat satu perkara pun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni memerlukan ilmu. Hatta kita nak masak rupuk pun kena ada ilmu. Nak jadi peternak ikan pun kena ada ilmu. Nak buat segala sesuatu perkara wajib ada ilmu. Begitu juga apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah, nak beramal, nak mengabdikan diri kepada Allah, tidak mesti berusaha untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa, mesti hidup kita ni dipenuhi dengan ilmu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dak katakanlah pada dia, tanya dia, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya adalah satu perkara yang tidak sama. Kerana orang yang berilmu, dia bukan saja mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ia ni di antara Allah Ta'ala berikan kepada dia satu kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, dan juga manusia pun akan memuliakan kepada orang yang berilmu. Di antara kelebihan orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat darjat dia. Seperti mana Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala kata, aku ni ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia akan mengangkatkan darjat di antara orang yang beriman dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Sebab hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan juga tidak bukan melainkan hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua ni dapat sama-sama diangkat darjat kita oleh Allah. Walaupun kita semua ni tidak diangkat darjat kita oleh manusia, tetapi perkara yang paling penting, darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kita nak sembahyang, tidak mesti tahu ilmu, mesti tahu rukun sembahyang, mesti tahu rukun fi'li, mesti tahu rukun qawli, mesti tahu syarat sah sembahyang. Kita nak berpuasa, kena tahu juga apakah syarat puasa.
Kena tahu apakah perkara yang membatalkan puasa. Hatta kita nak menunaikan fardu haji sekalipun, dak kena tahu dekat mana tempat kita nak bermiqat. Kena tahu apakah dam, kena tahu apakah denda jika kita ni melanggar pantang larang ihram. Kita nak menunaikan zakat pun kita kena ada ilmu. Jadi segala perkara yang berkaitan kehambaan kita kepada Allah, segala perkara yang berkaitannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mestilah berkait dengan ilmu. Tak kerana ilmu ni merupakan satu perkara yang penting bagi kita sebagai seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa taala kata orang yang takut ni melanggar perintah Allah ni, kata Allah, ataupun orang yang takut melanggar perintah aku ni, kata Allah Subhanahu wa taala ni, min ibadihi ulama, adalah hambanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu tu tadi. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Dia tahu yang mana Allah Taala kata halal. Dia tahu yang mana Allah Subhanahu wa taala kata haram. Dia tahu yang mana hukum yang sepatutnya diletakkan kepada sesuatu tempat. Dia tahu segala perkara yang dihalalkan oleh Allah. Dia tahu yang mana syurga, dia tahu yang mana neraka. Dia tahu segala aspek kehidupan ni mesti berpandukan syariat. Itulah di antara kelebihan orang yang sentiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itulah di antara kelebihan dia. Jadi kita ni sebagai seorang manusia ni jangan bimbang. Jangan takut. Ataupun jangan takut untuk melaburkan duit kita ni untuk pergi belajar. Misal kata orang ni dia tak mampu, itu mungkin masa kecil-kecil dulu dia takut nak mengaji. Ataupun dia masa kecil-kecil dulu dia tak sampai sekarang, sampai ke besar ni dia ni sampai sekarang tak mengaji, tak pandai lagi nak mengaji. Tapi kita nak pergi mengaji dekat kelas mengaji, mungkin kita rasa segan. Ataupun mungkin kita rasa keadaan malu. Tak ada masalah, keluarkan sikit duit. Panggil siapa-siapa ustaz-ustaz, mana tu ustaz pun, kepada siapa-siapa yang mampu untuk ngajar ngaji. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala esok. Allah Taala tanya, "Mu cuba tak nak belajar kalam aku ni? Cuba tak nak belajar kata-kata aku yang aku beri kepadamu ni, sumber syariat aku ni?" Sekurang-kurangnya jika kita mati pun kita ni dalam keadaan tak pandai mengaji, sekurang-kurangnya kita ada jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ni tak pandai mengaji. Tapi pada waktu tu aku usaha juga nak mengaji. Aku pergi bayar kepada korbankan duit aku. Aku bayar kepada ustaz-ustaz, suruh mari ngajar ngaji. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita takut. Kita apabila kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok-esok, Allah Taala tanya, bagaimana dengan Al-Quran aku, mau baca ke tak? Itu Allah Taala tanya lagi, bagaimana dengan sumber persyariatan aku? Bagaimana dengan fardu ain? Bagaimana dengan amal ibadah amu kepada aku? Waktu kita tak tanya lagi. Mana kita nak khabar pasal Quran dulu. Semuanya ianya berkaitan dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Belajarlah untuk terus janganlah takut untuk membazir, macam nak beli buku ke dan sebagainya, semata-mata untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bukan semata-mata mengutuskan Nabi itu bukan semata-mata untuk menunjukkan akhlak yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi ataupun Allah Taala turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syariat, untuk menyampaikan syariat yang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebab tu ramai para sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis daripada Nabi, ambil ilmu daripada Nabi, kemudian saya bawa pula kepada sahabat-sahabat yang lain. Kerana apa? Sebab untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ada yang paling penting, kena ada satu kemanisan, ataupun yang paling penting kita ni dalam diri manusia ni kena ada rasa satu perkara nak lonjakkan diri kita ni, ada satu kemanisan ketika menuntut ilmu. Cuma yang kita takut, cuma kalau kita takut ni, ilmu ni
disebut pasal belajar, sebut pasal ilmu, kita ni rasa Allah tahu hati tu. Dak macam tak mau belajar dah. Dak itu yang kita kena cek balik hati kita. Dak kalau kita tengok sekarang, dak payah pun nak belajar. Dak sambil-sambil duduk dalam kereta, dak boleh buka YouTube, macam-macam ustaz ngajar. Dak dekat FB pun kadang-kadang lepas subuh ramai ustaz buat ngajar, ramai ustaz yang buat live. Dak kena bayaran walaupun 1 sen pun. Dak sekarang ni pun dak data internet pun murah. Dak lama sangat ada unlimited dan sebagainya. Dak jadi boleh buka. Cuma diri kita ni sama ada nak ataupun tak mau. Dak lah nanti kita ni nak kena duduk majlis ilmu, dak nak suruh sampai 3-4 jam sehari dan sebagainya. Dak nanti gitu. Dak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala banyak Allah Taala memberikan janji kepada mereka yang berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dak seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang mana dia meriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW kata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah Taala nakkan kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala ni akan memberikan kepada hamba dia ni tadi satu pemahaman ataupun satu kefahaman agama yang mendalam kepada hamba dia itu tadi. Jadi sama-samalah kita berusaha sebaik mungkin untuk terus belajar. Terus belajar, kira berapa pun umur kita. Jika kita ada anak-anak, boleh kita semua ni melatih anak-anak kita supaya minat kepada ilmu. Minat kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tujuan kita mencari ilmu ni untuk kita mencari redha Allah. Selain daripada itu untuk mencari kebenaran. Seperti mana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh Salman Al-Farisi sebagai contoh. Salman ni asal dia ni bukan orang Islam. Yang mana Salman ni dia ni berasal daripada Parsi. Di negara Iran. Dan dalam masa yang sama ayah kepada Salman Al-Farisi ni merupakan satu ketua ataupun kepala bagi kaum-kaum Majusi pada waktu tu. Sehingga kan ayah dia sayang kepada Salman. Ayah dia kata kepada Salman, "Hai Salman, aku nak mu ni pergi belajar dengan ulama-ulama daripada golongan-golongan Majusi." Sehinggalah pada satu saat ayah dia hantar Salman ni dia pergi ulang-alik pergi belajar agama Majusi pada waktu tu. Kemudian Salman ni ketika mana pada satu saat Salman ni dia pulang daripada kelas agama Majusi tu, dia pun singgah ataupun dia tertengok pada waktu tu dia tertengok dia ada gereja Kristian. Dan dia tengok agama Kristian tu duduk lama perhati, dia kata agama Kristian ni, dia kata aku tengok ni lebih baik. Pada waktu tu. Maka ayah dia pun tanya Salman, "Hey Salman, aku tengok mu ni pergi kuah-kuah, mu pergi mana sebenarnya selain daripada mu pergi dekat tempat Majusi tu?" Salman pun kata, "Aku pergi ke gereja. Aku tengok agama Kristian ni," dia kata, "lebih baik." Dia kata begitu. Sehingga dia kata apa? Hadzad-din, dia kata hadzad-din, agama Kristian ni, hadzad-din khairum minal ladzi nahnu alai. Dia kata agama Kristian ni lebih baik aku tengok daripada agama orang lain. Lebih baik daripada agama kita ni, dia kata. Kemudian ayah dia kata, "Ya bunai, wahai anak aku Salman," dia kata, "laisa fi zalik." Dia kata, "laisa fi zalik dinin khair." Laisa fi zalik, bukannya agama tu agama yang baik. "Dinuka wa dinu abauka khairum minhum." Ayah dia kata, agama kamu wa dinu abauka, dan juga agama ayah-ayah kamu ataupun agama orang yang kita sebelum daripada ni, khairum minhum, lebih baik daripada mereka. Ayah dia marah kepada Salman pada waktu tu, yang mana akhirnya Salman ni masa tu dirantai. Salman dirantai oleh ayah dia. Kemudian ketika mana Salman dirantai oleh ayah dia, oleh kerana Salman ni ditekad nak cari juga kebenaran ni, macam mana aku kena cari kebenaran, kata Salman. Sehinggalah pada satu saat, ada riwayat kata ada adik-beradik dia yang buka ikatan tu. Kemudian Salman ni dia kata dia nak pergi cari ulama Kristian ataupun padri Kristian ketika tu. Dia nak pergi belajar, yang mana orang kabur kalau dia nak cari padri Kristian yang baik, pergi ke Syria pada waktu tu. Pergi ke Syria.
Maka Salman dia pun pergi ke Syria pada waktu tu. Dia belajar dengan seorang paderi. Kemudian dia belajar dengan seorang paderi tu, kemudian dia tengok. Dia tengok paderi ni kalau orang mari ngadu kepada dia dan sebagainya, orang duk bagi duit. Orang duk bagi duit, orang ingat Tuhan dan sebagainya. Tiba-tiba Salman tengok paderi ni dia ambil duit tadi. Salman kata ni macam lain macam ni. Macam lain macam ni. Ni bukan paderi yang betul ni, bukannya orang yang baik ni. Kemudian Salman ni dia pelik, dia tengok gitu. Akhirnya Salman ni apabila paderi itu mati, apabila paderi itu mati itu tersebut, orang pun ramai. Orang ramai mai tengok, orang sedih dengan paderi tersebut. Kemudian orang kata kepada Salman kata jangan sedih lah. Salman kata paderi ni dia ambil duitmu semua. Duit yang mu berhajat ke apa semua dia ambil. Kemudian kata Salman, berikan bukti. Salman pun kabur bagi bukti kemudian. Dan akhirnya paderi tersebut ni dia dapat Salman tunjuk bukti, lebih kurang dia kumpul duit tu lebih kurang 7 kalamah pada waktu tu. Maka orang daripada nak hormati paderi tersebut, akhirnya orang salib paderi tersebut. Kemudian Salman ni dia rasa habis dah paderi tu, dia pun pergi dia nak cari kebenaran. Sebab nak cari kebenaran, dia pun pergi lagi jumpa pula paderi yang lain. Dia pergi jumpa paderi yang lain. Paderi yang lebih kuat ibadah. Yang mana paderi dia pada waktu tu semayang dok tinggal, ada semayang dia lah. Kemudian mana dia kata orang yang baik lah. Mana kata kemudian Salman pun tanya paderi itu tadi. Bagi mu ni baik dah aku tengok. Salman kata jadi macam mana kalau aku tengok bagaimana kalau mu mati ni lepas ni? Salman tanya dia. Kemudian paderi ni kata kalau aku mati lepas ni, dia kata dia kabur kepada Salman pergi dekat Iraq. Pergi dekat Iraq. Salman fikir kalau dia mati nak gimana. Dia kata pergi dekat Iraq, yang mana pergi jumpa dengan paderi yang mana nama di Iraq tu adalah Mausim. Tempat tu ataupun tempat Mausim nama tempat tu. Dalam daerah Ninawa. Dia pergi dekat situ. Kemudian Salman pergi belajar lagi. Salman pergi belajar. Sebab apa? Niat yang utama nak cari kebenaran. Salman pergi belajar lagi dengan paderi tersebut. Dan kemudian paderi itu pun mati. Paderi itu pun mati. Tanya paderi itu nak pergi mana pula lepas ni. Kemudian paderi ni kata, mu pergi kepada satu tempat yang mana namanya Nasibi. Salman pun pergi pula ke Nasibi. Dia pergi. Jumpa dengan paderi itu duduk sekejap. Kemudian paderi itu mati. Kemudian Salman tanya paderi itu, nak pergi mana pula lepas ni? Akhirnya Salman dipatah balik pergi ke Rom. Pergi dekat Amriyah. Amriyah ni dekat kawasan Rom pada waktu tu. Dan kemudian dia belajar kat situ. Dia baca kitab situ. Dan akhirnya selepas dia pergi dekat situ, apabila dia nak mati, Salman tanya dia, aku ni banyak dah pergi agama Kristian, agama Majusi. Aku banyak belajar. Dah lepas ni kalau orang mati dah lepas ni aku nak belajar dengan siapa? Kemudian paderi yang terakhir yang Salman belajar tu, dia kata kepada Salman, "Hei Salman, disebut dalam kitab-kitab aku, kegi akan ada pada satu zaman atau akan ada pada satu saat ada seorang nabi akhir zaman yang akan keluar." Dia kata yang mana dia duduk baina hajaratain, mana duduk di dua tempat ataupun dua batu hitam. Yang mana dia kata di tengah-tengah tu ada pohon kurma. Dia khabar kepada Salman, maknanya di Mekah dan juga di Madinah lah. Ataupun spesifiknya di Mekah lah lebih kurang. Tapi dia kata nabi akhir zaman ni dia ada 3 tanda. Tanda yang pertama, ya'kulu hadiyah. Dia kata dia ni makan hadiah, dia ambil hadiah. Wala ya'kulu sadaqah, dan dia ni dia akan makan sedekah. Yang kedua, yang pertama dia makan ataupun dia ambil hadiah, yang kedua dia tak makan sedekah, dan yang ketiga baina katafihi khatamun nubuwah, di belakang bahu dia ni ada cop kemohoran kenabian. Dekat begitu. Maka Salman ni nak bersemangat ni nak jumpa dengan nabi akhir zaman. Akhirnya Salman ni dia pun pergi tumpang pedagang Arab. Pada waktu tu dia pergi tumpang pedagang Arab pada waktu tu nak pergi ke bumi Mekah pada waktu tu. Tak apalah, sama tumpang pedagang Arab. Dia pergi akhirnya pedagang Arab ni dia khianat kepada Salman. Dia dah sampai ke Mekah, dia letak Salman berdekatan dengan kota Madinah pada waktu tu yang dikuasai oleh golongan Yahudi.
Dan maksud pada waktu tu Yahudi dia ambil Salman, dijual Salman kepada orang Yahudi. Salman jadi hamba kepada Yahudi tersebut. Dah, Salman jadi hamba kepada Yahudi tersebut. Dan akhirnya Salman ni jadi pekerja kepada Yahudi tersebut. Dah, yang mana kerja Salman ni pada waktu tu tanam kurma je. Tak ada riwayat kata upah dia cuma 2 ataupun 3 biji kurma je sehari pada waktu tu. Dah, kemudian Salman pun dia duduk sekejap. Dah, dia duduk, dia bekerja dengan golongan Yahudi, orang khianat kepada dia. Sehinggalah pada satu saat, ketika Salman dia buat kerja, Salman ni dia duduk dia duduk panjat pokok kurma pada waktu tu, dia tengok dia turun, ada tuang dia kata, tahu dia kata ada seorang lelaki yang nama dia Muhammad, yang mana dia ni mengaku dia ni seorang nabi, mengaku dia ni seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman dia terkejut. Nabi Salman ni dia tanya, dekat mana dia sekarang? Salman tanya dia. Kemudian tuan dia kata apa? Mu jangan caralah ni, dia kata malaka wali haza akbir alal malik, dia kata. Jangan caralah, buat kerja kamu, dia kata. Buat kerja. Sehingga kan ada riwayat kata Salman pada waktu tu dia tampak. Sebab apa? Sebab Salman masa tu dia tanya. Salman tanya dekat mana orang tu. Salman pada waktu tu dia tampak. Dan sehingga kan pada waktu tu orang kata, riwayat kata Salman dia tampak dengan sungguh kuat pada waktu tu. Kemudian Salman pada waktu tu dia bertekad juga. Dia bawa kurma. Dia pergi jumpa dengan lelaki tersebut yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian Salman kata, aku dengar kamu ni seorang lelaki yang soleh. Salman kata, aku dengar kamu ni seorang lelaki yang soleh. Orang kata kamu ni seorang lelaki yang soleh. Dan kemudian Salman ni pun dia pun bagi. Salman kata ni merupakan satu sedekah daripada aku. Salman kata ini merupakan satu sedekah daripada aku. Salman bagi kepada Nabi pada waktu itu beberapa biji tamar. Maka Nabi SAW Salman tengok tak makan. Nabi tengok Salman tengok Nabi ni dia bagi kepada sahabat dia yang lain. Mai Salman kata ni 1-0. Betul dah ni, apa yang pederi tu khabar semua daripada ni. Kemudian Salman pun balik sekejap, dia kerja-kerja lagi, dapatlah beberapa biji tamar. Dia pergi pula jumpa Nabi untuk kali kedua. Dia pergi jumpa Nabi, Salman kata, aku tengok itu aku bagi tamar kepada kamu, kamu tak makan. Kemudian Salman kata, hadha hadiah, dia kata, ini merupakan hadiah daripada aku. Beberapa biji tamar ini merupakan hadiah daripada aku. Maka Salman bagi kepada Nabi, akhirnya Nabi makan. Nabi makan, Salman kata, ini 2-0. Dua perkara ni macam betul dah ni. Kemudian Salman ni dia balik. Sehinggalah pada satu saat ada seorang yang meninggal. Seorang sahabat yang meninggal di kota Madinah pada waktu tu. Di perkuburan Baqi', Salman tengok Nabi SAW sedang menguruskan jenazah. Ketika Salman duk tengok, duk intai, Nabi pun tengok Salman ni bukan. Nabi kata, kenapa dengan dia ni? Nabi kata, bukan orang calang-calang ni. Dia macam nak intai. Akhirnya Nabi selok belakang dia ni, di belakang bahu dia, akhirnya nampak. Akhirnya nampak pada waktu tu cop ataupun tanda kenabian Nabi SAW pada waktu tu. Sehingga kan Salman ada riwayat kata lepas daripada tu Salman direct masuk Islam. Tapi tidak dibebaskan lagi oleh Yahudi pada waktu tu. Tapi kita nak cerita ni bagaimana Salman ni, bagaimana kisah dia mencari kebenaran. Hebatnya dia nak cari kebenaran. Pergi ke Syria, kemudian patah balik ke Rom, pergi pula ke Madinah dan sebagainya sehingga kena khianat. Pergi menentasi beberapa negara. Yang mana Nabi dipuji Salman. Nabi kata Salman ni seperti mana Ali bin aku lah. Nabi ni kata. Yang mana Salman, nak kata waraknya dia, Salman dia meninggal pada tahun 33 ataupun 34 Hijrah. Pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Sehingga kan pada waktu tu sahabat Nabi tu dia nak wafat. Salman nak wafat, Sa'ad pergi ziarah dia. Salman kata, Sa'ad kata, apa ni Salman? Aku tengok kamu ni macam apa? Aku tengok kamu ni macam sedih sangat ni. Kenapa ni? Salman ni dia menangis. Salman kata, aku ni bukan sebab aku ni takut mati. Salman kata, tapi aku takut. Aku tak mampu seperti mana nak memenuhi janji Nabi SAW. Sa'ad ni terkejut, apa yang melanggar janji ni? Salman pun kata, Nabi pernah khabar kepada aku,
cukuplah hati aku ni di atas muka dunia ni dak seperti mana sebagai seorang pengembara. Ya, akhirnya lepas Salman meninggal, Sa'ad kata lah dak rupanya dak banyak pun harta kepada Salman ni, harta Salman. Tapi Salman dia rasa benda tu banyak dak. Dak dia bimbang dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak jadi nak ceritanya sini kisah Salman yang sedang mencari kebenaran. Dah. Jadi Salman dia nak cari kebenaran. Bila Salman dia nak mencari kebenaran ni, dak dia pergi merantau ke beberapa negara. Dak masuk lagi wang ringgit dan sebagainya ya habis. Dak. Tapi kita ni kebenaran ni kita nampak dah ada depan mata. Dak kebenaran ni yang kita nampak dah memang dah ada depan mata kita dah. Dak cuma atas kita nak ambil ataupun tak nak ambil. Dah. Dan ini merupakan satu muhasabah yang besar lah bagi kita. Dak satu muhasabah yang besar bagi kita. Tak mungkin boleh jadi kita rasa kita ni duduk semua kita rasa selesa duduk semua kita rasa selesa duduk dalam kebenaran semua. Akhirnya kita rasa selesa dah gitu. Dak sampai kita ni rasa tambah nak duduk majlis ilmu rasa tambah dak. Dah, atau dak masuk lagi dak nak sebut pasal duk sembahyang jemaah dan sebagainya. Dah, tapi nak sebutnya sini nak sebut kehebatan Salman dalam mencari kebenaran. Dah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, dah ramai sahabat-sahabat duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada sahabat yang menghafal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tahu pada satu saat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ni, dak maka dialah yang akan menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ni. Dah. Seperti mana dalam satu hadis, dah, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis daripada Abu Musa radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal min huda wal ilm kamathali ghaisin asaba arda. Dan Nabi kata perumpamaan petunjuk ilmu ni ataupun perumpamaan petunjuk dan juga ilmu ni yang Allah utuskan kepada aku ni untuk mengembangkan ilmu tu tadi seperti mana hujan tu dia jatuh ke tanah. Tak, maknanya Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah Ta'ala utuh aku ni beri ilmu kepada manusia ibarat hujan tu dia jatuh ke tanah. Tak, Nabi kata fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilat ma'a fa'ambatat kala awal ushbal kathir. Dah, Nabi kata dah, di antara tanah tersebut ni ada tempat ataupun ada bahagian yang subur. Dah, ada tempat bahagian yang subur yang mana ta'ifatun tayyibah, mana tahak molek dah, yang mana dia boleh tampung air dah, kemudian dia tampung, dia boleh mampu menyerap air dengan baik dah, kemudian dia mampu menumbuhkan tumbuhan dah, dan orang boleh ambil ataupun boleh ambil kesegaran air tersebut dah, boleh menubuhkan rumput dan sebagainya dah. Kemudian Nabi kata lagi wa kana minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqa wara'a wa asaba. Dah, ada juga tanah tu ataupun dia tu tanah yang keras dah, tapi akhirnya apabila dia belajar dan sebagainya perumpamaan ni dah, tapi dia ni akhirnya tanah tersebut ni ataupun air tersebut ni dah, orang boleh tumpang dah, orang boleh tumpang daripada air tersebut dah. Ada orang yang boleh buat sirang, ada orang yang boleh buat salur air dah, ada yang boleh buat minuman dah. Dan golongan yang lain kata Nabi ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a. Dan ada golongan yang Nabi sebut pula dah, yang dia ni tak mampu nak tampung air dah, ketika mana tanah tu tak mampu nak tampung air dah, dan dia ni tak mampu untuk menumbuhkan pohon pun tak mampu juga nak tumbuh dah, nak tumbuh rumput pun tak mampu juga dah. Begitu juga perumpamaan kata Nabi, sama ada aku beri ilmu ni orang yang ambil kefahaman tersebut untuk dia, ada yang mampu dikembangkan ilmu tersebut dah, ada yang mampu mendalami ilmu tersebut dah, ada yang mampu diajar kepada orang lain dah. Dan apa yang kita takut dah, kita duduk dalam golongan yang kita duduk dalam golongan yang tak mampu nak buat apa-apa. Itu yang kita takut. Dak, yang mana kita ni duduk dalam walam yaqbal hudallahi lillazi
ursiltu bihi. Dak yang mana kita ni ambil ilmu pun kita dah ambil dah. Dah lah tu kita dah ambil ilmu, kita maruh pun orang belajar ilmu. Itu yang kita takut. Dah, itu yang merupakan satu perkara yang kita takut. Yang apatah lagi kita ni dak mampu nak menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dah, sebab tu penting. Ia yang kita nak buat sesuatu perkara pun semuanya berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dah, semuanya berkaitan dengan ilmu. Dah, jadi itulah sedikit tazkirah ringkas, dah lebih kurang setengah jam. Dah, bagi kita ni sama-samalah kita bermuhasabah. Dah, semoga kita semua ni tergolong di antara tergolong di kalangan golongan yang berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ni sentiasa berusaha untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, dan apa yang baik itu datang daripada Allah. Dah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, dan apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.